Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, kenapa Sabah Sarawak tidak dapat jadi Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri? Bukan tidak boleh ya, tetapi tidak dapat. Jadi, ramai teman-teman saya yang daripada Sabah Sarawak membuat soalan ini kepada saya dan bertanyakan kenapa, serta rakan-rakan saya yang ada di Semenanjung pun ramai juga yang tidak paham akan isu ini. Maka saya terpaksa huraikan sedikit pengetahuan berkenaan dengan isu ini. Dan apa yang berlaku di dalam negara kita ini, yang mana kita lihat kerusi parlimen yang ada di Dewan Parlimen kita itu, yang diwakili oleh ahli parlimen itu, berjumlah 222 orang. Dan mereka-mereka ini datang daripada seluruh negara, seluruh negeri. Yang mana mewakili, contoh negeri Perlis ada mungkin 3 orang, negeri Pahang mungkin ada 10 orang, negeri Perak ada 5 orang, macam tu. So, apa yang berlaku ini, agihan kerusi inilah yang membuatkan Sabah Sarawak tidak akan pernah boleh menjadi Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana kita lihat agihan kerusi yang ada di Sarawak dan Sabah itu, pada saya penipuan besar dalam percaturan politik mereka dahulu. Yaitu ini adalah percaturan politik yang dibuatkan oleh pemimpin lama, yang mana kita tahu UMNO yang memimpin Barisan Nasional dahulu. Percaturan mereka dibentukkan oleh mereka. Jadi apa yang berlaku di Sarawak, kalau kita lihat kerusi di Sarawak ada 31 pada PRU ke-14. Begitu juga dengan Sabah ada 25 kerusi. Jadi kalau digabungkan dua negeri ini, kerusi keseluruhan cuma ada 56. Jadi bagaimana mereka nak menjadi Perdana Menteri? Ini adalah satu part yang kita lihat. Dan kita tahu Sabah dan Sarawak itu masuk ke dalam Malaysia ini berlandaskan perjanjian MA63. Dan apa yang berlaku, MA63 itu, Sabah dan Sarawak itu adalah rakan partner. Rakan partner ini bermaksud bukan seperti negeri yang ada di Tanah Melayu. Jadi sepatutnya agihan kerusi yang ada di Sabah Sarawak itu harus 50-50. Ini yang sebetulnya, kerana kalau kita lihat apa yang berlaku di Semenanjung, yaitu kita tahu kerusi di parlimen ada 222 dan sepatutnya Sabah dan Sarawak mendapat 111. Jadi kalau dapat 111 kepada Sabah dan Sarawak, maka dibahagi dua kepada Sabah dan Sarawak ini tadi, mungkin seorang akan dapat 55 ataupun 56 kerusi. Ini baru boleh membuatkan blok parlimen daripada Sabah dan Sarawak ini tadi boleh pergi untuk menjadi Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri, kerana mempunyai kekuatan parlimen di sana. Jadi ini yang berlaku, serba sedikit berkenaan dengan isu parlimen ini tadi. Dan kita lihat perkara ini tidak dapat pusat nak laksanakan, kerana kita lihat negeri-negeri kecil pun mempunyai banyak ahli parlimen, tetapi Sabah dan Sarawak yang mempunyai negeri yang begitu besar, yang mana pula rakan partner dalam negara Malaysia ini, tetapi dianaktirikan dengan bilangan kerusi yang sedikit. Kenapa bilangan kerusi ini sedikit? Kerana pada hakikatnya dulu mereka mengagihkan kerusi ini, membukakan ataupun mereka membuatkan persepadanan semula ini adalah berpandukan kepada jumlah penduduk. Tetapi sepatutnya untuk Sabah dan Sarawak tidak boleh lagi kita berpandukan dengan kepadatan penduduk. Sepatutnya kita berpandukan kepada kawasan yang dipegang dan jarak antara satu tempat ke satu tempat yang mereka pegang ini. Jadi barulah ada ahli parlimen, barulah ada pembangunan di situ. Tetapi kalau kita menyekat perkara ini, maka kita lebihkan kursi di Semenanjung, kurangkan kursi di Sabah Sarawak. Inilah mengakibatkan kelambatan dalam pada untuk mereka membangunkan negeri Sabah dan Sarawak ini. Ini adalah daripada struktur politiknya, yang mana apabila ahli parlimen semakin ramai di dalam negeri kita, maka tempat itu semakin membangun kerana ahli parlimen mendapat peruntukan. Ini adalah satu hakikat. Jadi apabila ahli parlimen
ada di kawasan kita, maka di bawahnya akan ada adun-adun. Walaupun kalau contoh ahli parlimen itu adalah pembangkang, tetapi adunnya mungkin kerajaan. Jadi adun ini tetap akan menjalankan kerja. Ini yang berlaku dalam Sabah dan Sarawak. Kenapa lambat membangun? Ini adalah dari sisi politiknya. Jadi isunya, kenapa perkara ini berlaku? Saya ambil contoh di Sarawak. GPS melaungkan diri mereka sebagai parti lokal. Tetapi mereka pergi ke pusat bersama dengan parti UMNO, parti PAS yang kita lihat seperti hari ini. Apa tujuannya? Karena mereka harus menghantar ahli parlimen ini untuk mereka bersama dalam membentukkan kerajaan yang ada. Begitulah selamanya, yang mana apabila parti lain yang daripada Semenanjung pergi ke Sarawak, mereka akan kata itu parti Melaya. Tetapi hakikatnya adalah benda yang sama. Kenapa saya lihat kalau di Sarawak, saya belum sentuh ke Sabah tetapi di Sarawak contohnya, politik itu apabila mereka jualkan lebih baik kita sokong parti lokal. Sebenarnya jika anak Sarawak hendak bercita-cita ada pemimpin Sarawak yang nak menjadi Perdana Menteri ataupun nak menjadi timbalan Perdana Menteri, maka dengan GPS tidak dapat. Karena GPS kalau menang seluruhnya kursi parlimen pun hanya ada 31. Jadi GPS tidak dapat untuk mendapatkan tempat sebagai kingmaker untuk menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri contohnya. Kita tak payah cakap Perdana Menteri lah, timbalan saja tak boleh. Itulah sebabnya kenapa yang terkini ini timbalan Perdana Menteri itu GPS minta tidak dapat. Karena kursi PAS ada 18, GPS pun lebih kurang. So, inilah hakikatnya. Dan jika kita nak melihat Sarawak itu boleh pergi ke pusat, boleh menjadi timbalan Perdana Menteri, mungkin akan boleh pergi Perdana Menteri, maka kenapa saya suka bercakap tentang isu PHES ataupun PKR di Sarawak? Karena apa yang berlaku, PKR Sarawak adalah anak Sarawak. Kemenangan PKR daripada Sarawak ini, ahli parlimen PKR daripada Sarawak ini, majoritinya akan dipakai di pusat bersama dengan mereka-mereka yang ada di Semenanjung. Jadi mereka boleh mendapat kekuatan. Jadi mereka boleh dilantik untuk menjawat jawatan-jawatan seperti timbalan Perdana Menteri ataupun akan datang Perdana Menteri. Karena kekuatan kita yang ada di Sabah dan Sarawak itu terlalu sedikit. Perlu mendapat sokongan kursi-kursi daripada Semenanjung seperti parti yang mereka di Sabah dan Sarawak ni gelar sebagai parti Melaya. Yang ada di Sabah, yang ada di Sarawak sama juga caranya di Sabah. Jadi perkara ini, apa yang jelas akan datang, pemimpin akan datang, perlu bertindak adil untuk Sabah dan Sarawak. Karena Sabah dan Sarawak adalah rakan dalam Malaysia. Sabah dan Sarawak bukan negeri seperti Tanah Melayu ya, seperti Semenanjung, bukan. Sabah dan Sarawak adalah rakan partner untuk menubuhkan Malaysia melalui perjanjian Malaysia Agreement 63 tahun 1963. Ini jelas termaktub. Tetapi pengagihan kursi parlimen pada saya sebagai rakyat lihat penipuan. Karena Sarawak ada 31 kursi, manakala Sabah ada 25 kursi. Negeri yang begitu besar. Kenapa di Semenanjung mempunyai kursi sampai 166? Jadi yang sebetulnya pengagihan kursi itu harus dibagi dua, yaitu caranya kursi 222 kursi dibagi dua bermakna 111 kursi. So Sabah akan dapat 55 kursi, Sarawak mungkin akan dapat 56 kursi. Begitulah mereka. Sebaliknya, jadi sepatutnya setengah daripada kursi itu ada di Sabah dan Sarawak. Barulah adil dan barulah pentadbiran negara kita ini akan demokrasi, barulah ada
pengagihan dan suara Sabah dan Sarawak itu dapat didengari. Tetapi cara pengagihan kursi hari ini maka didominasikan oleh parti seperti UMNO, parti seperti PAS ataupun yang lain-lain. Maka kita akan masih kekal yang mana Sabah dan Sarawak harus fikir, terutamanya parti yang seperti di Sarawak, jangan fikir bahwa PKR itu akan menaikkan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tetapi mereka tidak fikir bahwa GPS itu tidak mampu untuk menjadi timbalan Perdana Menteri pun. Kerana GPS tidak akan boleh menang 31 kursi sepenuhnya untuk membentuk kerajaan. Kalau menang pun 31 kursi itu keseluruhan GPS pun tidak akan dapat menjadi Perdana Menteri. Jadi kalaulah 31 kursi parlimen yang ada di Sarawak itu dimenangi oleh PKR ataupun PH sepenuhnya, boleh tak mereka jadi Perdana Menteri? Jawapannya boleh, kerana gabungan daripada 31 ahli parlimen yang ada di Sarawak itu bergabung dengan pusat. Mereka adalah satu blok yang besar daripada Sarawak, maka boleh jadi Perdana Menteri. Timbalan itu langgar saja, memang dah senang-senang boleh jadi. Ini adalah satu politik yang jarang diceritakan kepada rakyat, teknikalnya. Jadi hari ini saya ceritakan supaya menambah ilmu kita sebagai rakyat. Yang mana rakyat Sarawak bertanya dengan saya banyak, kenapalah kita ni tidak dapat pun jadi timbalan? Bagaimana nak jadi timbalan? GPS yang ada sebanyak itu kursi, sampai ke mampus, sampai ketua, sampai ke kiamat, tidak akan dapat kita menjadi timbalan Perdana Menteri pun. Inilah akibatnya laungan parti lokal kamu orang tu. Jadi ini isunya bukan parti lokal. Isunya komponen parti. Tak kira lokal ataupun dari Malaya, kekuatan dia boleh tak mereka mendapat berapa banyak kursi. GPS ada 19 kursi. Kursi keseluruhan yang lain tu 222 kursi tolak dengan 19 ke 18 kursi GPS. Ada lagi 200 kursi. Macam mana nak jadi Perdana Menteri? Macam mana nak jadi timbalan Perdana Menteri? Ini adalah hakikat. Mereka hanya boleh memerintah negeri Sarawak. Tetapi rakyat Sarawak akan bertanya, akan memberi soalan lagi kepada saya. GPS memerintah Sarawak okeylah daripada orang Semenanjung. Jika PKR yang menang, jika parti apa pun dari Semenanjung yang menang, yang memerintah itu tetap anak jati Sarawak. GPS pun memerintah hari ini menghantar ahli parlimen mereka ke pusat, yang mana mereka mendapat jawatan menteri. Ada yang dapat jawatan menteri, mungkin ada yang dapat GLC. Ini yang kita lihat hari ini. Di dalam negeri pula, GPS memerintah. Mereka terpaksa menunggu peruntukan daripada pusat. Sama aja ceritanya. Di situ teknikalnya saya tak perlu nak cerita panjang, tetapi berkenaan dengan isu kenapa Sabah Sarawak itu tidak dapat menjadi Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri, itulah sebabnya. Jadi hari ini perubahan itu ada di tangan kita sebagai rakyat Sabah dan Sarawak untuk menentukan hala tuju ini, yang mana perubahan itu perlu kita buat dengan menolak parti lama yang memerintah negeri kita ini, supaya ada reformasi dalam sistem pentadbiran negara kita ini. Jika kita tidak nak perubahan itu, yang mana kita tahu apabila PH sendiri pun pernah menyuarakan MA63 yang tolak mentah-mentah pun GPS. Jadi tidak perlu kita nak bercerita tentang isu ini. Laungan nak memperbetulkan MA63 itu berpuluh tahun GPS memerintah, tidak pernah juga kita rasa apa nikmatnya MA63. Yang ada di Sabah Sarawak, yang di Ulu tetap Ulu, yang di Ulu airnya jernih menjadi keruh, yang di Ulu airnya dulu cantik dan dilihat sebagai hutan yang tebal, hari ini sudah botak. Yang mana pula di kawasan-kawasan seperti Lundu, Bau, Serian, dulu hutan-hutannya juga cantik, hari ini dah jadi kelapa sawit. Yang mana syarikat-syarikat pun mungkin daripada Semenanjung. Jadi siapa yang berkuasa dengan tanah adat yang kamu orang laungkan?
Yang mana kita tahu agreement yang terbentang seperti tabung haji daripada Melaya, Felda daripada Melaya, syarikat-syarikat lain daripada Melaya menguasai tanah-tanah di Sarawak. Kerajaan pusat pun saya dengar dapat juga tanah di Sarawak. Kita jangan cerita hari ini kita duduk di tanah kita itu silap-silap kita anak jati Sarawak duduk di tanah yang kita kata ini adalah tanah saya turun-temurun, atas kertasnya seperti ini adalah milik orang lain. Umpamanya kita duduk haram saja. Mungkin generasi kita ini dia tidak ganggu. Generasi anak-anak kita, mereka akan halau kita daripada tanah kita sendiri. Ini adalah hakikat. Bukan saya menghasut, tetapi ini adalah hakikat yang mana politik ini perlu kita ubah. Dan generasi muda, anak Sabah dan Sarawak harus ubahkan perkara ini. Jika kita takut ubah, jika kita ikut cara lama, maka kita akan dilanda kemiskinan, ditambah lagi cabaran ekonomi dunia yang semakin begitu parah hari ini akan merosakkan kita punya ekonomi. So, inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.